Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad (KOPEX) kini menjadi peneraju pertama di negeri ini terlibat dalam perkhidmatan klinik kesihatan. Ia selepas mengambil alih klinik Sahabat daripada Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad (KOP Sahabat) yang dijenama semula sebagai KKEX Klinik. Ketika ini, terdapat 12 koperasi di seluruh negara terlibat dalam perkhidmatan hospital dan farmasi. 4 koperasi terlibat dalam perkhidmatan dialisis dan 19 koperasi terlibat perkhidmatan penjagaan diri dan kesihatan. Di seluruh negara, daripada keseluruhan 16,000 lebih koperasi yang ada, hanya tidak sampai daripada 50 koperasi yang terlibat dalam perkhidmatan klinik, farmasi, dialisis, penjagaan diri. Ini yang pertama di Sabah lah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi koperasi dapat menerokai perkhidmatan ini. Datuk Iwan ditemui media selepas merasmikan pengambil alihan klinik Sahabat oleh KOPEX daripada Koop Sahabat dan pelancaran wafer emas sempena ulang tahun ke-63 KOPEX di Kota Kinabalu. Pengerusi KOPEX, Datuk Dr. Saad Awang Damit berkata, antara objektif KK Klinik adalah menjaga kebajikan ahlinya. Kadang-kadang anggota kita dah besar, dia back to the community, dia no longer ahli. Jadi kami masih lagi ada networking bagi dia servis. So servis yang kami fikir diperlu adalah kesihatan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengenal pasti 11 taman asuhan kanak-kanak Taska tidak berdaftar namun beroperasi di Kota Kinabalu. Taska terlibat boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dan Peraturan-Peraturan Taska 2012. Jika berlaku sesuatu, maka risikonya sangat tinggi, khususnya kepada kanak-kanak yang dihantar ke tempat yang demikian. Dan jauh daripada itu, kita di jabatan tidak dapat memantau, khususnya aktiviti yang dijalankan di premis berkenaan serta program-program yang lain dijalankan oleh pihak penguasa. Sebab itu, kita mahu semua pusat maupun tempat-tempat yang ada menjalankan aktiviti Taska ini berdaftar. Beliau ditemui media selepas taklimat advokasi pendaftaran Taska dan penyerahan pelag Taska kepada Taska berdaftar di Kota Kinabalu. Menurutnya, pendaftaran Taska bukan sahaja memberi perlindungan kepada kanak-kanak, malah membolehkan pengusaha mendapatkan bantuan, latihan dan sokongan daripada kerajaan. Ketika ini, 231 Taska berdaftar di bawah JKM dengan 3,383 kanak-kanak ditempatkan di Taska seluruh negeri. Ia melibatkan 197 Taska institusi, 17 Taska di rumah, 16 Taska di tempat kerja dan 1 Taska komuniti. Di Kota Kinabalu sahaja terdapat 58 Taska, terdiri daripada 50 Taska institusi dan 8 Taska di tempat kerja. JKM turut meluluskan subsidi yuran pengasuhan Taska lebih RM151,000 yang diagihkan kepada 42 Taska melibatkan 75 kanak-kanak di seluruh negeri. Ahli Majlis Daerah disaran mengamalkan sikap going extra mile atau pergi lebih jauh, iaitu kesanggupan melakukan lebih besar daripada yang dijangkakan sekiranya mahu melihat kejayaan dan kecemerlangan dalam sistem penyampaian kerajaan tempatan. Saranan disuarakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam. Kita telah menyarankan kepada mereka untuk terus bekerjasama dengan pihak majlis supaya membuatkan lagi Lahad Datu lebih cantik, lebih indah dan supaya Lahad Datu boleh mencapai impian dia menjadi majlis perbendaharaan pada masa akan datang. Prestasi memang baik dan itu yang kita harapkan. Dia say go the extra mile supaya akan mencapai matlamat sebenarnya. Dalam konteks pihak berkuasa tempatan PBT, pendekatan ini bermaksud ahli majlis bukan sahaja menjalankan tanggungjawab asas, malah turun padang mendengar suara rakyat, menyelesaikan isu setempat dengan proaktif serta sentiasa mencari ruang penambahbaikan dalam penyampaian perkhidmatan. Dia berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan dan Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Lahad Datu bagi sesi 2025-2027 di Lahad Datu.
Terdahulu berucap Pegawai Daerah Lahad Datu Firuz Izzualdin Beniti Muhammad Zul memaklumkan Majlis Daerah Lahad Datu dalam fasa peralihan kepada sistem ePBT 2.0. Sistem bermula Jun depan ini bagi memantapkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Setakat ini, MDLD mencapai hasil pendapatan RM20 juta setahun dan lebihan hasil meningkat RM3 juta yang merupakan rekod tertinggi dalam tempoh 10 tahun ke arah mencapai penarafan 5 bintang. Golongan muda digalak memartabatkan adat budaya tradisi melalui penyertaan dalam perayaan kebudayaan. Ia bertujuan mendedahkan mereka dengan adat resam dan budaya sekaligus mewariskannya kepada generasi akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Haji Jinor berkata ia selaras usaha kerajaan negeri dalam memelihara adat dan budaya pelbagai suku kaum di negeri ini. Demikian ucapannya ketika Majlis Perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Daerah Tenem kemabung di Dewan Datuk Seri Parlimen Tenem Tenem. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri. Ketika ditemui media, Datuk Limus mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana mengiktiraf Pesta Kaamatan dengan memberikan kemudahan Hari Kelepasan Am pada 30 dan 31 Mei untuk menyambut Pesta Kaamatan. Juga di negeri, di Persatuan juga ada mengiktirafkan Pesta Kaamatan ni, dan kita beruntung di negeri Sabah ini pada 30 hari bulan dan 31 ini adalah diberi kelepasan am kepada masyarakat-masyarakat di negeri Sabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah bakal memiliki sebuah bangunan baharu bernilai RM50 juta dijangka Oktober tahun ini. Bangunan baharu 6 tingkat ini dibina di sepanggar Kota Kinabalu dan mampu menampung lebih 100 kaki tangan SPRM. Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti berkata, adanya kemudahan tersebut akan dapat meningkatkan kecekapan di samping menyediakan kemudahan lebih selesa. Bangunan baru SPRM Sabah akan siap dijangka dalam Oktober 2025, di mana kita juga ada memohon tanah-tanah untuk cawangan, sandakan, tawau dan juga Lahad Datu. Dan ini telah kami briefkan kepada Tun sebentar tadi. Dia dekat dengan Jalan Sepanggar. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan aktiviti-aktiviti operasi dan penjagaan serta perancangan yang bakal dilaksana SPRM Sabah sepanjang 2025 hingga 2026. Mengulas isu pemalsuan sijil cuti sakit, jelas beliau tiada sebarang tindakan dikenakan kepada klinik swasta setakat ini. Bagaimanapun pihaknya akan menjalankan pemantauan serta program pencegahan dan kesedaran agar kaki tangan awam dan swasta tidak terlibat memalsukan sijil cuti sakit. Kerajaan terus memberi tumpuan terhadap pembangunan modal insan berkualiti dalam kalangan belia. Ia seiring hasrat menjadikan belia sebagai penerus legasi pembangunan negara. Adun Terlupit Datuk Dr. Jody Bun J. Kurum berkata, kerajaan sentiasa menyediakan pelbagai inisiatif bagi memperkasa kesejahteraan belia sekaligus membentuk keterampilan mereka sebagai pemimpin. Kerajaan tidak pernah meminggirkan golongan belia sama ada pelajar atau yang masih bergelar belia. Kerajaan telah menyediakan satu hala tuju di bawah SMJ ini iaitu modal insan, dan juga ini dari segi peningkatan pendapatan isi rumah termasuklah belia. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Semarak Hari Belia Negara peringkat bahagian sandakan di Telupit. Mengulas program, katanya ia merupakan platform terbaik bagi golongan belia meningkatkan jati diri. Pegawai Belia dan Sukan Persekutuan Sandakan Muhammad Syahrin Ibrahim berharap program yang julung kali diadakan ini dapat memotivasikan belia untuk meraih kejayaan lebih tinggi. Diharapkan pengisian program pada hari ini dapat sedikit sebanyak memberi impak positif ataupun ilmu pengetahuan berkenaan dengan peluang-peluang yang disediakan oleh kerajaan. Lebih 500 belia sekitar Telupit, Tongot, Beluran dan Sandakan menghadiri program ini. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti mereka.